Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi bersama saya bermula agak lewat kerana beberapa masalah teknikal yang berlaku. Apapun, saya mengambil sedikit masa, sekitar dalam 10 hingga 15 minit bagi berkongsi pengalaman saya pada misi khas di bumi Syria pada bulan lepas, yang bermula pada 27 hari bulan Februari dan berakhir secara tiba-tiba sebenarnya pada lebih kurang 19 Mac. Banyak perkara yang ingin saya kongsi dalam melaksana kerja-kerja kemanusiaan di kawasan bencana ataupun kadang-kadang diistilahkan sebagai ground zero. Dalam situasi seperti ini, ramai orang bertanya, ingin menyertai, ingin bersama melaksanakan misi-misi kemanusiaan di tempat yang menjadi bencana, tapi ia tidak mudah. Saya ingin kongsi pada pengalaman lepas. Sebenarnya bila saya berlepas ke Turki, ke Istanbul dari Kuala Lumpur pada 27 hari bulan, dan tiba juga pada 27 hari bulan kerana saya berlepas di awal pagi, berlaku beberapa penundaan jadual. Ini adalah satu perkara biasa kalau kita lihat dalam mana-mana misi, jadual tidak seperti yang kita jangka. Dan sepatutnya saya memasuki pada 1 hari bulan, menyeberang masuk ke dalam Syria pada 1 hari bulan, tapi ditunda kepada 3 hari bulan. Ini adalah perkara biasa. Sebab itu dalam melaksanakan misi, kita tak boleh rigid ikut pada jadual. Jadual itu menjadi suatu benda yang tidak menentu. Jadual itu sekadar menjadi guideline, sebagai contoh hari ke mana itu saja. Dari segi tarikh dan masa sama sekali tidak boleh nak ditentukan secara tetap. Pengalaman masuk ke Syria pada kali ini agak mencabar kerana ketika saya sampai di sana, COVID-19 telah pun agak kritikal di negara ini dan di beberapa negara berhampiran, khususnya Itali. Saya agak sebenarnya bukan takut, tapi kemungkinan tinggi untuk dijangkiti virus kerana budayanya, kerana persekitarannya. Sebab bila memasuki Syria dalam 3 hari bulan, kita perlu lihat, saya memasuki kawasan bencana. Kita tak boleh nak expect seperti keadaan di negara kita, dan kita mengambil beberapa langkah yang paling asas untuk membendung wabak ini daripada dijangkiti. Tapi kadang-kadang pada kedudukan seperti ini kita kena tawakal. Saya masih ingat bila saya masuk melalui Gaziantep, Choban Bay ataupun di sebelah Syria dikenal sebagai Al-Ra'i, kami meneruskan perjalanan dari Al-Ra'i ke Azaz, dari Azaz pindah lagi menaiki ke Afrin. Suasana di Afrin ni, sebenarnya Afrin adalah satu bandar yang musnah tapi masih dihuni. Bandar yang, kalau kita lihat, Afrin baru lagi dibebaskan daripada pemberontak Kurdish pada tahun lepas, dan suasana perangnya lebih ketara. Saya pernah berada di Aleppo pada 2016 dan saya melihat banyak persamaan antara Afrin dan Aleppo. Cuma sewaktu saya di sana, sesuatu yang saya tidak risau dari segi lain kecuali dua perkara ini. Pertama, serangan bom yang diletak di tepi jalan, dan kedua, virus. Kita tak tahu sebab virus ni kita tak nampak. Sama juga seperti bom di tepi jalan. Kalau bom dari drone atau dari atas, kita at least mereka akan memberi siren. Kita perlu lihat, kalau kita berada di dalam Syria sebelum berlaku serangan, apabila mereka mengesan saja sebarang objek di langit, mereka membunyikan siren. Dan bila saya berada di Afrin lebih kurang 3 hari 2 malam, hidup memang kita tengok ramai pelarian yang baru tiba, ya. Sebab kalau kita lihat sebulan sebelum saya sampai, dia anggarkan dalam 1 juta telah melarikan diri, khususnya di bahagian menuju ke utara. Ada beberapa bahagian di pedalaman Aleppo dan
Aleppo dan juga Hama yang melarikan diri. Jadi suasananya agak havoc sebenarnya di Afrin, dan di sebalik suasana yang seperti itu, satu lagi benda yang membimbangkan adalah jangkitan virus. So kita sebenarnya payah untuk elak bila kita berdepan dengan budaya Arab, budaya peluk, budaya cium, dan apa yang membimbangkan adalah apabila kita terpaksa berkongsi sebotol air minum secara beramai-ramai. Begitu juga secawan kopi dihidang, seteko kopi dihidang dalam cawan yang bertukar-tukar A, B, C, D, E. Dan ini adalah satu benda yang begitu membimbangkan. Dalam situasi ini saya hanya mampu bertawakal. Kita tak boleh nak elak, sebab dah cuba sebaik mungkin. Kalau bawa air sendiri boleh simpan dalam beg, tapi bila kita sampai ke sesuatu lokasi, kita terpaksa menerima kenyataan itu adalah budaya mereka. Dan memang bila kita bercakap pasal di sana dipanggil sebagai corona, dia orang gelak, dia orang tak tahu, dia orang bukan tak tahu, bagi dia orang hidup aku dah susah, ada benda lain lagi yang lebih susah daripada corona, itu survivor dia orang, nak hidup, nak makan apa dan sebagainya. Dan sewaktu di Afrin ni, penilaian ke kawasan-kawasan yang baru pindah, dan banyak penempatan yang tiada kemudahan asas. Maknanya mereka tinggal hanya beralaskan plastik dan menunggu bantuan makanan dari luar. Dan kalau kita lihat, ini adalah suatu benda yang sukar untuk digambarkan untuk satu tempoh masa yang kita tak dapat nak pasti sampai bila mereka akan berada dalam situasi seperti ini. Dan di Afrika ini saya nak kongsi pengalaman, bukan tempat yang selesa untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Kerana di Afrin, kalau kita lihat pelbagai puak atau kumpulan yang berada di situ, dan ia berada di bawah pengaruh atau penguasaan secara langsung oleh Turki. Dan bagi sesetengah orang Syria, kehadiran tentera Turki dilihat sebagai mencabul kedaulatan dia, mengambil. Dan sebagai petugas kemanusiaan, saya merasa serba salah. Kita tak boleh bergerak keseorangan, kita tak boleh bergerak dengan bebas. Dan di Afrin saya mempunyai masa tak sampai 3 jam, 2 kali ditangkap oleh MP ataupun military police yang dengan Turki. Kesilapan saya hanyalah merakamkan visual di tengah bandar, dan kami dah dibawa di soal siasat selama dalam 1 jam, dan selepas itu saya balik ke tempat penginapan untuk pergi ke Atma. Dan seronok untuk meninggalkan Afrin, pergi ke satu tempat yang lain. Dan ketika itu kami dalam perjalanan singgah di satu lagi kedai dekat Jandares. Jandares ni adalah di pinggir Afrin. Kalau kita di Atma tu nampak Jandares, sebab Jandares tu adalah di lembah. Jadi apabila saya sampai ke situ, orang-orang Jandares ni seronok tengok mukanya lain, bukannya muka Arab, mukanya nak kata mungkinlah muka dia orang kenal satu bangsa je, Cina. Dia tak kenal Melayu, dia tak kenal lain kecuali Cina. Dan sewaktu saya singgah di situ, ada hamba Allah yang telah memberi saya falafel secara percuma. Saya begitu teruja sebab kami lapar. Sebab di sana bila kita buat kerja macam ni, kadang-kadang kami makan sekali sehari. Iaitu minum kopi di pagi hari. Kami minum kopi. Tak ada breakfast. Kalau ada breakfast pun biskut. Kalau paling tidak pun kadang-kadang buah-buahan kering. Dan makan petang biasanya. Dan sewaktu saya nak berlepas ke Atma tu, memang kami tak makan. Tak sempat nak makan. Dan sewaktu melepasi Jandares, pemandu kami, petugas kami, rakan kerjasama Syariaka telah berhenti tepi jalan. So dia kata, tak apa, kita makan dulu, kita beli apa yang patut. So
kami memang memesan shawarma, dan pada mulanya saya tidak berniat untuk keluar dari kereta kerana pengalaman 2 jam sebelum tu dah kena tahan. So bila saya keluar, bila saya di pojok keluar untuk melihat keadaan sekitar, saya pun merasa teruja. Kita, yalah, sebab saya sendiri pun masih lagi media practitioner, masih lagi untuk meneliti persekitaran tu masih menebal. So bila saya sampai di kedai tu, ada hamba Allah memberi falafel secara percuma. Apa lagi? Ambil lah. Lepas ambil, seronok. Lepas seronok, ambil gambar. Tak sampai 5 minit, dia punya intelijen datang, bukan satu kereta, 2 buah van. Tanpa soal siasat, saya dibawa ke balai polis, dan dari situ dalam setengah jam jugalah, sehingga digodehnya saya punya handphone. Tapi apabila dia punya, macam di sini ketua balai melihat gambar yang saya ambil hanya sekeping falafel, dia ketawa terbahak-bahak. Dan dari situ, walaupun saya tak faham apa yang dia ketawa, saya pun buat-buat ketawa, dan kami dilepaskan. Dan kemudian ambil semula shawarma yang kami pesan ke kedai, dan tanpa belenggah meneruskan semula perjalanan ke Atma. Ini pengalaman sebenarnya adalah satu fenomena biasa, dan bila melakukan kerja-kerja kemanusiaan, orang melihat seronok, tapi bukannya seronok dalam erti kata yang anda lihat. Sebenarnya banyak cabaran. Saya pergi adalah dah masuk musim bunga. Bila masuk musim bunga, faktor persekitaran sukar untuk diagak. Satu kelemahan kalau orang mempunyai alergik pergi di musim bunga, itu boleh menyebabkan satu kesan yang teruk, boleh bersin tanpa henti, semput dan sebagainya. Alhamdulillah, walaupun saya ada alergik, tapi berapa langkah awal telah pun saya ambil untuk mengelak kejadian itu berlaku. Dan cuaca memang tak boleh diagak. Cuma di Afrin ini cuaca adalah panas. Dia sunny, dia tak panas terik macam kita, tapi ada kalanya malam dia jatuh 3 darjah Celsius, dan siang hari kadang-kadang mencecah 19. Dia sebenarnya seronok buat kerja-kerja macam ni, tapi bergantung pada diri sendiri. Kalau jenis sempoi kata orang, inilah kerjaya yang sesuai. Sebab saya ingat saya kali terakhir saya mandi adalah di Gaziantep sebelum saya berlepas masuk, dan selepas itu saya mandi dalam lebih 2 minggu baru saya mandi. Begitu juga cara kita nak menyucikan diri. Kita tak boleh mindset kita, kita tak, bukannya berada di Malaysia. Mindset kita bila kita jangan sama sekali komplain. Bila kita buat perbandingan, itu menjadi satu konflik dalam membuat kerja-kerja kemanusiaan. Kita kena hidup sebagaimana dia orang hidup. Kita kena makan sebagaimana dia orang makan, baru kita dapat menghayati, baru kita dapat merasai apa yang mereka lalui. Mungkin di sini sebagai contoh, kalau orang letak makanan atas lantai, kita kata biadab. Tapi di sana hampir di semua tempat yang saya pergi, bagi meraihkan tetamu, roti tu letak sebelah kita dan dia letak atas lantai. So jangan fikir geli dan sebagainya, benda-benda tu tolak tepi. Sebab kalau kita masih memegang mindset seperti itu, kita akan berlaku satu konflik yang akan menyukarkan kerja-kerja yang ingin kita lakukan. Dan sebenarnya banyak sepanjang saya berada di Afrin dulu, sebab dari Afrin saya akan berpindah ke fasa kedua, iaitu berada di Atma. Yang tu kita akan sambung mungkin pada sesi akan datang. Cuma di Afrin ni, walaupun 3 hari 2 malam, banyak benda yang ingin saya kongsi, khususnya apabila kita melihat sendiri pelarian baru tiba. Macam-macam jenis manusia kita jumpa. Ada yang cacat, ada yang lumpuh. Ada satu keluarga tu semua 4 orang anak dia cacat. So macam mana dia survivor dia orang. Ada yang saya jumpa pakcik yang muka dia kanser di muka, datang minta roti. Tak tahu nak cakap macam mana. Kita
Nasib baiklah sebelum kami pergi, petugas yang berada bersama akan menyediakan di belakang kereta tu dalam 50 pack roti. So mana-mana yang kami lalu, mana kami singgah, seandainya ada orang datang menyerbu, kami akan agihkan. Kita ni orang luar diam-diam dia datang cuit, minta duit. So dalam situasi macam ni, kita kena elak lah. Lebih baik, makna saya elak dalam arti kata kita bergerak dalam kumpulan. Sebab di Afrin ni penculikan adalah tinggi. Penculikan tu bukan saja dibuat oleh orang Kurdish, tapi oleh orang tempatan. Dan kita kena faham situasi ini, mereka adalah dalam keadaan tertekan. Mereka tak ada apa. So manusia ni bila tertekan akan buat apa saja untuk hidup, dan kita perlu cuma ambil langkah pencegahan. Cuma bila berada di Afrin hari kedua, bila diorang tengok saya dah macam penat, mereka mengambil inisiatif. Saya ingatkan petang tu memang kami tak makan lagi. Petugas rakan kerjasama kami di sana telah membawa saya satu tempat, iaitu di tepi sungai Afrin. Tempat tu memang cantik sangat, dan saya terbayang ni macam dekat tak Australia, New Zealand. Sebab pemandangan tu memang cantik, dan kalau tak kerana musim sejuk, saya rasa saya dah terjun. Sebab sejak sampai memang saya tak mandi, dan air ni memang jernih. Cuma kadang-kadang dia cakap hati-hati sebab mungkin ada penembak curi dan sebagainya. Inilah walaupun kita seronok buat kerja-kerja kemanusiaan ni, tapi dalam seronok tu kita kena beringat, sebab silap langkah kita menjadi sasaran. Sasaran kena colik, sasaran kena rompak, dan saya akan berpegang pada tips, saya tak akan bergerak. Walaupun banyak mana pengalaman kita sekalipun, dengan fizikal kita yang berbeza, kita akan mudah menjadi sasaran. Cuma di Afrin ini saya agak terikat, tak boleh ke mana, hanya pergi melakukan assessment, balik. Kita tak dibenarkan sama sekali memasuki bandar ataupun berada lama di tengah bandar. Sebab sehinggalah ke hari ini, Afrin masih menjadi sasaran serangan IED. IED ni bom yang dipasang pada kenderaan dan diletupkan menggunakan remote control, sama seperti konsep serangan di selatan Thai. Mereka menggunakan kaedah yang sama, sebab kita ingat Afrin ni satu ketika dahulu adalah kawasan yang majoritinya adalah Kurdish dan dilabel Turki sebagai pengganas. Sebenarnya banyak benda yang saya nak kongsi, tak sempat untuk saya bercakap pada satu sesi. InsyaAllah selepas Afrin saya akan menceritakan pengalaman saya, perjalanan ke Atma. Dari Atma saya pergi ke jauh sampai ke Sahil, sampai ke Adnaniyah, dan melihat sendiri tunjuk perasaan yang dilakukan oleh rakyat Syria bagi membantah gencatan senjata antara Rusia dan Turki, di mana kedua-dua pihak ni mencapai persetujuan untuk menghentikan serangan tentera Turki ke atas kedudukan rejim pada 5 Mac lepas. Sebenarnya dalam keadaan krisis kemanusiaan, benda yang berlaku begitu rumit di Syria. Kumpulan itu, kumpulan ini. Nak saya jawab, sebenarnya di Syria ni pada satu ketika pada 2015 ada lebih 105 kumpulan, dan pada selepas bertahun-tahun sekarang dikatakan tinggal berpuluh-puluh kumpulan yang kita tak dapat mengenal pasti kumpulan apa sebab lebih bersifat tempatan. Jadi itulah, ini sebagai satu permulaan. Saya akan kongsi banyak lagi sebenarnya pengalaman. Ini setakat mukadimah saja. InsyaAllah pada live yang akan datang, banyak cerita-cerita yang pengalaman peribadi saya, bagaimana tiba-tiba dapat mesej dan sebagainya, tak tahu nombor telefon daripada mana dia orang dapat, dia menggunakan akaun itu, akaun ini. Wallahualam, mereka ni kita peringat satu orang yang begitu desperate, yang menunggu mangsa, dan saya tak akan biarkan diri saya menjadi mangsa. Dan dari
Itu dulu saya punya, ada yang tanya bagaimana dengan pengalaman makanan mereka buat masa ini dan apa pesan mereka untuk masuk. Sebenarnya terima kasih Ashraf. Bekalan makanan sebenarnya kita boleh ingat Turki ni walaupun negara diperang, dia satu bumi yang subur. Dia masih boleh mengeluarkan hasil. Cuma di Idlib hasil dia tidak mencukupi, hasil yang dikeluarkan tidak mencukupi, dan untuk keperluan asas yang lain seperti gandum dan peringat dia juga makan beras terpaksa diimport dari luar. Dan apa yang membimbangkan pada Ramadan akan datang, untuk bekalan beras, gandum, gula, mereka bergantung penuh kepada bekalan yang disumbangkan oleh NGO. Berikutan senario sekarang iaitu COVID. Bukan merungut, terpaksa menerima kenyataan bahawa kutipan bagi membantu pelarian bukan saja di Syria, seluruh dunia menjunam teruk kerana ekonomi memang meleset habis. Dan seperti dijangka, sekiranya wabak ini berakhir, kita berdepan dengan satu lagi isu, iaitu inflasi. Okey, satu lagi soalan, memandangkan wabak COVID-19 mula Malaysia, bagaimana bantuan dari luar? Bantuan dari luar sehingga kini amat sukar, dan Syria Care sendiri pun kami berdepan dengan kesukaran kerana telah pun dilakukan oleh pihak berkuasa Turki untuk memasuki pintu-pintu sempadan ke Syria. Itu adalah cabaran utama, dan apa yang kita boleh harapkan supaya wabak ini segera berakhir. Kita di sini alhamdulillah, walau pergerakan terhad masih ada stok di rumah, mereka di sana tak ada apa. Apa yang dapat hari ni habis hari ni. Apa yang dapat petang ni habis malam tu. So itulah senario kehidupan. Okey, sehingga saya maklumkan semua pintu sempadan sekarang dibuka atas sebab-sebab tertentu, dan kebanyakannya telah pun ditutup. Boleh, saya pun dibawa keluar hari itu pun pada berapa belas bulan, pada saya lupa hari apa, dalam keadaan tergesa-gesa, diberi masa 20 minit untuk dibawa keluar kerana kebanyakan pintu sempadan laluan masuk daripada Turki ke Syria telah pun ditutup bagi mengekang virus COVID-19. Okey, saya rasa itu saja dulu perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung dari masa ke semasa kerana tak sempat saya nak bercakap banyak sangat benda ni sebab saya berada di sana lebih 2 minggu. So setiap hari adalah pengalaman yang berbeza. Bagaimana saya menyantuni, berjumpa dengan anak yatim sebagainya. Dan saya rasa insyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya janji saya akan live lagi di masa-masa akan datang, dan jangan lupa saksikan juga live yang disampaikan oleh rakan-rakan saya di Syria Care. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.